Okey, moderator boleh mula. Baiklah, saya mulakan. Kita start dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada para pensyarah dan para pembentang yang saya hormati. Baiklah, mari kita lanjutkan sesi pembentangan yang dibentangkan oleh pembentang pertama, iaitu Nur Izzatul binti Arjuna untuk membentangkan mengenai sekolah Long Bedian PPD Barang. Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Saya share skrin dulu. Okey. Boleh nampak slide saya kah? Boleh. Boleh teruskan. Okey. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Dr. Ratna selaku pensyarah penyedia dan rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati sekalian. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum RPP bagi PDPP KTC Ambilan Jun 2021 untuk option Bahasa Melayu. Jadi saya Nur Izzatul binti Arjuna Hassan akan melanjutkan pembentangan ini dengan membentangkan isi kandungan seperti yang berikut. Okey, iaitu maklumat umum, pengetahuan sedia ada dan kemahiran baru yang diaplikasi, ilmu binaan dan inovasi, serta komen dan reaksi. Okey, untuk pertama sekali saya akan membentangkan berkenaan dengan maklumat umum tentang sekolah dan diri saya sebagai seorang guru praktikum di sekolah ini. Jadi saya telah menjalani praktikum di Sekolah Model Khas K9 Long Bedian. Sekolah Model Khas K9 Long Bedian ini merupakan nama yang official ataupun nama yang rasmi yang telah dinaik taraf oleh kerajaan. Tetapi bagi peringkat sekolah rendah, sekolah ini dipanggil sebagai Sekolah Kebangsaan Long Bedian Baram. Jadi sekolah ini terletak di daerah Baram dan mengambil masa hampir 4 jam dari Miri melalui Jalan Balak. Jadi murid yang belajar di sekolah ini kebanyakannya berbangsa Penan, Kayan, Kenyah dan juga Punan. Okey. Mengapa sekolah ini dipanggil sebagai Sekolah Model Khas Komprehensif 9 ataupun K9? Kerana sekolah ini telah dinaik taraf dengan tujuan untuk mementingkan pendidikan kaum orang-orang asli dan orang-orang Penan di pedalaman khasnya. Tujuan penubuhan ataupun penaikan sekolah ini kepada sekolah model khas adalah yang pertama untuk mengelakkan risiko keciciran murid, di mana murid kebanyakannya berasal dari kampung-kampung yang sangat jauh di pedalaman dan jauh dari kawasan bandar dan luar bandar. Jadi ia agak menukarkan murid itu untuk bergerak ke sekolah. Jadi kerajaan telah menyediakan satu sekolah khas di mana sekolah ini terdiri daripada kelas prasekolah sehingga tingkatan 3 di sekolah yang sama. Jadi apabila selesai tahun 6, murid itu tidak perlu pergi ke kawasan luar bandar ataupun bandar, tetapi boleh melanjutkan pelajaran ke tingkatan 1 di sekolah yang sama sehingga tingkatan 3. Jadi penubuhan sekolah ini sebagai sekolah harian biasa adalah pada tahun 1959, kemudian dinaik taraf kepada Sekolah Model Khas K9 pada tahun 2012. Jadi setakat ini jumlah murid adalah seramai 509 orang, di mana 210 orang adalah murid sekolah rendah dan 299 orang adalah murid sekolah menengah. Bagi jumlah guru pula adalah seramai 34 orang, di mana 22 orang adalah guru sekolah rendah dan 12 orang adalah guru sekolah menengah, manakala jumlah AKP pula adalah seramai 15 orang. Saya sertakan sekali jadual waktu persendirian bagi sesi persekolahan pada kali ini. Saya telah dipertanggungjawabkan untuk mengajar 2 kelas Bahasa Melayu, iaitu Bahasa Melayu tahun 4 dan Bahasa Melayu tahun 6. Selain itu, saya juga diamanahkan untuk mengajar subjek elektif, iaitu Bahasa Iban dan juga Pendidikan Seni Visual. Jadi untuk praktikum kali ini, saya telah mengajar subjek Bahasa Melayu bagi kelas tahun 4, di mana memperuntukkan jumlah waktu sebanyak 10 waktu seminggu dengan jumlah murid seramai 18 orang.
Seterusnya saya beralih kepada pengetahuan sedia ada dan kemahiran baru yang diaplikasi sepanjang tempoh praktikum ini. Jadi untuk itu saya telah pecahkan ia kepada 4 aspek, di mana 4 aspek ini iaitu aspek pertama sehingga ketiga adalah merangkumi pengetahuan sedia ada yang telah saya aplikasikan sehingga kini di sekolah. Manakala untuk aspek kemahiran baharu bagi aspek yang keempat. Jadi saya mulakan dengan aspek yang pertama iaitu teori pembelajaran. Saya telah mengaplikasikan teori pembelajaran yang pertama iaitu teori Thorndike, di mana teori ini membahagikan kepada dua hukum iaitu hukum kesediaan dan hukum latihan. Mana saya telah mengaplikasikannya dengan melibatkan keupayaan dan persiapan diri murid itu sebelum memulakan pembelajaran. Saya sebagai guru telah akan memberi rangsangan agar murid itu berminat dalam sesi PDP yang akan dijalankan. Contohnya, ia dijalankan melalui aktiviti induksi, di mana induksi itu perlu disediakan dalam bentuk yang ceria, aktif dan membolehkan fokus murid itu dapat dicapai oleh guru. Selain itu, pada masa yang sama juga, personaliti guru itu juga memainkan peranan yang penting. Saya sebagai guru, ketika masuk sahaja ke dalam kelas itu, saya perlu menjadi guru yang aktif, guru yang ramah, yang pandai mengambil hati murid agar murid sebelum bermula kelas, murid juga sudah bersemangat seperti saya. Okay, seterusnya adalah murid cenderung untuk mahir dalam suatu latihan yang berulang, di mana ini merupakan hukum latihan. Kerana semakin banyak latihan yang dijalankan ataupun dilaksanakan oleh murid, semakin kukuh asosiasi gerak balas yang tertentu terhadap rangsangan tersebut. Maksudnya di sini, saya sebagai guru memberikan lebih banyak latihan selepas aktiviti penyampaian ilmu itu. Contohnya seperti latihan penulisan berformat. Latihan penulisan berformat ini tidak cukup hanya diberikan sekali sahaja kerana mungkin murid akan mudah lupa tentang format tertentu. Jadi saya perlu memberikan latihan berterusan dengan soalan yang berbeza mengikut format yang sama agar murid itu sentiasa ingat ataupun mengukuhkan tahap pemahaman dan kemahiran mereka dalam membuat satu penulisan yang berformat. Seterusnya adalah teori pembelajaran behavioris yang berkait rapat dengan motivasi murid sebenarnya. Jadi pengajaran dan pembelajaran serta ganjaran ini dalam teori ini dapat mempengaruhi tingkah laku murid. Murid ini akan terdorong untuk mengekalkan ataupun menumbuhkan tingkah laku yang positif jika mereka mendapatkan rangsangan yang positif seperti pujian, galakan, ganjaran dan peneguhan positif yang lain. Contoh seperti ganjaran yang saya berikan seperti token, e-sijil bagi murid yang sentiasa konsisten untuk melengkapkan tugasan. Jadi pada masa yang sama, apabila murid ini terdorong dan berminat untuk belajar melalui peneguhan positif ini tadi, ia juga turut menggalakkan penguasaan murid itu seterusnya membantu untuk mencapai objektif pembelajaran pada hari tersebut. Yang seterusnya adalah teori kecerdasan pelbagai. Jadi menurut Gardner 1983, kecerdasan manusia ini seharusnya terbahagi kepada dua, iaitu menyelesaikan masalah dan menangani masalah melalui 3 peringkat iaitu IQ, EQ dan juga SQ. Jadi untuk kecerdasan pelbagai saya telah menggunakan 4 elemen iaitu yang pertama muzik. Muzik ini berkaitan dengan kecerdasan untuk memahami dan meluahkan minat melalui muzik. Jadi kebanyakan murid ini seperti yang telah saya dalami, murid lebih gemar untuk belajar menggunakan muzik, di mana murid boleh menghafal sesuatu hukum ataupun sesuatu ilmu dengan adanya kehadiran muzik itu tadi. Jadi contohnya seperti induksi. Melalui muzik dalam induksi ini, murid akan lebih berminat untuk meneruskan pembelajaran dan dapat memberi gambaran kepada mereka tentang apa yang akan mereka belajar pada hari tersebut. Selain itu, aktiviti selingan juga boleh digunakan boleh menggunakan muzik sebagai elemen untuk menghilangkan rasa bosan dan murid juga dapat meningkatkan lagi keupayaan mereka untuk terus fokus dalam pembelajaran pada hari tersebut. Yang seterusnya adalah kecerdasan pelbagai dari segi verbal linguistik. Okay, verbal linguistik ini
dia berkaitan dengan kata-kata lisan ataupun bertulis. Jadi saya memberi peluang kepada murid ini untuk sentiasa berinteraksi, memberi respon, memberi idea dalam sesi soal jawab contohnya, agar mereka dapat sentiasa menggunakan kemahiran berbahasa mereka dengan baik. Selain itu, murid itu juga akan, apabila dia bertutur, murid akan lebih mudah faham apa yang dipelajari, apa yang didengari juga oleh mereka. Jadi apabila perkara ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran, ingatan murid itu akan lebih tinggi dan kebolehan mereka untuk mencerna idea dan memanipulasikan sesuatu ayat itu akan lebih tinggi. Selain dapat meningkatkan keyakinan diri mereka semasa berkomunikasi. Okay, seterusnya adalah kinestetik. Kinestetik ini melibatkan gerakan badan murid dan kebolehan mereka untuk mengendalikan sesuatu objek contohnya. Jadi apabila kinestetik ini dijalankan dalam kelas, murid akan secara automatik menjadi lebih aktif dari segi kinestetik kerana mereka akan menggunakan daya upaya mereka dalam menjalankan aktiviti yang dijalankan oleh guru. Contohnya aktiviti yang telah saya lakukan dalam kelas adalah dengan menembak sasaran. Saya telah menyediakan satu kit permainan iaitu pistol mainan di mana saya melekatkan sasaran dia di papan putih seperti ayat contoh. Saya meminta murid untuk membina ayat berdasarkan kata nama am. Jadi saya telah susun 8 kata nama am di papan putih, kemudian murid dipilih secara rawak untuk menembak sasaran tersebut. Jika murid dapat menembak sasaran itu dengan tepat, maka murid itu perlu menjana idea untuk membina ayat menggunakan kata nama am tersebut. Jadi itu adalah salah satu aktiviti yang menggunakan kinestetik murid. Seterusnya adalah interpersonal. Interpersonal ini membolehkan murid itu untuk berkomunikasi secara berkesan. Jadi ia menggalakkan interaksi yang baik dengan guru, dengan rakan-rakan sekelas. Pada masa yang sama, murid juga melalui interpersonal ini, murid juga akan menjadi insan yang lebih sensitif dengan emosi dan perasaan orang di sekeliling. Contohnya saya kerap menjalankan aktiviti berkumpulan di mana murid dari dua kumpulan berbeza iaitu kumpulan yang sederhana dan kumpulan lemah kerana dalam kelas saya hanya ada dua kumpulan itu sahaja. Saya campurkan ataupun saya gabungkan kedua-dua ini dalam satu kumpulan yang berbeza. Jadi mereka akan lebih menghormati dan lebih memberi peluang kepada rakan lain untuk memberi idea, menghormati pendapat orang lain, menolong kawan yang tidak mampu menjawab soalan guru dan juga melaksanakan aktiviti yang diberikan oleh guru. Okay, seterusnya adalah teknik pembelajaran yang saya gunakan. Okay, yang pertama adalah strategi. Strategi yang saya gunakan adalah berpusatkan guru, murid dan juga bahan. Okay, bagi berpusatkan guru, saya juga menggunakan teknik strategi berpusatkan guru di mana saya memberikan maklumat awal bagi setiap topik ataupun pembelajaran yang akan saya ajar pada hari tersebut. Kemudian saya akan memastikan topik dan kemahiran, saya akan memastikan murid akan memahami dahulu isi topik secara asas pada peringkat awal supaya mereka sendiri akan dapat melaksanakan ataupun mempelajari dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran selepas maklumat yang saya sampaikan tersebut. Hal ini strategi ini adalah bagi mengukuhkan, memberi pemahaman awal kepada mereka tentang topik yang akan dipelajari oleh mereka. Seterusnya adalah strategi berpusatkan murid. Strategi berpusatkan murid ini di mana saya sering memberi peluang kepada murid untuk menjalankan aktiviti sendiri berdasarkan arahan yang saya berikan. Contohnya, murid juga akan diberi peluang untuk memberikan idea. Contohnya seperti perkongsian bagi kemahiran menulis. Murid boleh memberi idea tentang apa yang mereka boleh lihat dalam gambar. Contohnya, dalam gambar saya tunjuk, murid boleh bagi idea, boleh sebut apa yang mereka lihat, seterusnya mereka boleh bina ayat sendiri tanpa bantuan guru dan ada juga yang dengan bimbingan guru. Jadi aktiviti berkumpulan seterusnya adalah aktiviti berkumpulan di mana murid itu sendiri dapat secara berkumpulan untuk menyelesaikan masalah, membuat simulasi, menjalankan permainan dan pada masa yang sama semua ini akan mewujudkan kolaboratif dalam kalangan murid. Seterusnya murid juga akan jadi lebih aktif
kerana bagi strategi ini, ia lebih berkesan kerana guru hanya memimpin. Dan murid itu sebagai penggerak utama dalam aktiviti tersebut. Contohnya aktiviti yang saya lakukan untuk strategi berpusatkan murid adalah aktiviti berkumpulan seperti menyenaraikan dalam peta pokok berdasarkan petikan. Jadi murid ini sentiasa berkongsi idea tentang isi penting yang mereka perolehi dalam petikan dan mengalihkan ia dalam peta pokok. Seterusnya adalah strategi berpusatkan bahan di mana guru itu sendiri perlu lebih kreatif dalam menyediakan bahan ataupun bahan bantu mengajar untuk setiap topik yang diajar. Contohnya, saya telah menjalankan satu aktiviti di mana yang berkaitan dengan kata nama am dan juga kata nama khas, di mana murid itu perlu membezakan kata nama am dan juga kata nama khas. Jadi saya telah menyediakan satu joran ataupun kita panggil sebagai pancing. Saya gunakan buluh kecil ataupun rotan. Saya potong dalam saiz yang agak tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, dan saya ikat di hujungnya dan kaitkan dengan klip kertas di hujung sebagai cangkuk kepada kail tersebut. Jadi murid itu secara berkumpulan akan berlari ke belakang seperti memancing kad yang mengandungi kata nama am dan kata nama khas secara bergilir dalam kumpulan. Jadi apabila mereka sudah pergi ke belakang dan memancing kad tersebut, satu daripada kad tersebut mereka akan membawa ke hadapan dan melekatkan adakah kad tersebut, perkataan dalam kad tersebut adalah kata nama am ataupun kata nama khas. Jadi murid akan saling berinteraksi, saling membantu, dan yang lebih penting adalah murid itu ceria. Apabila murid ceria, murid akan lebih mudah berfikir, mudah minat dan lebih mudah memahami apa yang mereka pelajari pada kelas pada topik tersebut. Seterusnya adalah pendekatan. Saya telah menggunakan pendekatan induktif di mana murid itu tidak diajar secara terus ataupun secara langsung, tetapi saya sebagai guru hanya menyatakan hal-hal yang berkaitan sahaja. Contohnya saya gunakan melalui set induksi. Contohnya adalah saya memberikan gambaran tentang topik. Contoh bagi topik penjodoh bilangan, saya memegang sebiji buah apel dan menutup buah apel itu menggunakan sehelai kain. Jadi saya minta murid ini untuk meneka apakah objek yang dipegang oleh cikgu di hadapan ini. Jika murid sudah meneka ataupun dan gagal untuk meneka, guru perlu membuka kain tersebut dan menunjukkan sebiji buah apel itu tadi. Jadi saya sebagai guru bertanya, bagaimana kita nak sebut buah apel ini? Adakah kita boleh sebut satu apple, one apple, ataupun se-apple? Okey. Murid akan menjawab sebiji apple. Jadi guru itu sendiri, saya sebagai guru akan menekankan biji itu sebagai topik pembelajaran pada hari ini dan mengaitkannya dengan baik. Kerana biji itu juga adalah salah satu penjodoh bilangan. Okey, seterusnya adalah didaktif. Didaktif ini berbeza kontra dengan induktif, di mana guru yang perlu memberikan definisi, memberikan penerangan terhadap isi keseluruhan pembelajaran tersebut. Jadi untuk pendekatan ini saya mewujudkan sebuah masalah di mana contohnya untuk pembelajaran kata ganti nama diri seperti saya, aku, engkau, awak, saya mewujudkan soalan di mana saya tanya kepada murid, bagaimanakah cara kamu berinteraksi dengan baik dengan ibu bapa kamu ataupun orang yang lebih tua daripada kamu? Macam mana cara kamu untuk bertutur? Apakah sistem panggilan yang kamu gunakan? Okay, ada murid yang menyebut saya, ada murid yang menyebut aku itu dalam bahasa Penannya adalah saya, ada murid yang menyebut saya, ada murid juga yang menyebut panggilan kakak, along, itu semua. Okay. Jadi melalui jawapan murid itu tadi, saya boleh simpulkan sekali dan mengaitkan dia dengan topik pembelajaran iaitu kata ganti nama diri yang akan dipelajari oleh murid. Pada masa yang sama saya juga memberi galakan kepada mereka untuk menjana idea berfikir tentang apakah adab yang perlu mereka lakukan jika berinteraksi dengan orang yang lebih tua.
Okey. Seterusnya adalah bersepadu. Bersepadu ini adalah saya menggabungkan pelbagai kemahiran dalam satu pengajaran. Misalnya saya menggunakan teknik lakonan untuk memudahkan murid faham jalan cerita bagi kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi apabila kemahiran mendengar dan bertutur ini dipersembahkan, diajar dalam bentuk lakonan, maka murid akan lebih memahami apa isi kepada dialog tersebut dan apa respon yang terbaik yang perlu mereka berikan untuk setiap dialog tersebut. Okay, contoh lain adalah seperti yang saya nyatakan tadi adalah kata ganti nama diri itu. Selain saya juga mengajar tentang kata ganti nama diri, saya juga boleh menerapkan nilai adab dan menghormati orang yang lebih tua melalui sistem panggilan yang betul. Seterusnya adalah tematik, pendekatan tematik yang melibatkan perbincangan satu tema dalam satu topik semasa PDP. Jadi saya sebagai guru menggunakan koleksi dalam satu tema itu. Saya menggunakan pelbagai koleksi bahan BBM, pelbagai aktiviti dan pelbagai teknik untuk mempelbagaikan pengajaran dan pembelajaran saya agar apa yang saya ajar kepada murid itu boleh sampai dengan mudah dan kekal dalam jangka masa yang panjang dalam ingatan murid. Okey, seterusnya teknik pembelajaran yang seterusnya adalah kaedah. Kaedah pertama adalah tata bahasa terjemahan, di mana saya bagi kaedah ini memfokuskan kepada tata bahasa. Jadi saya sebagai guru membimbing murid untuk memahami hukum tata bahasa dengan baik melalui penerangan, contoh latihan, contoh maujud, contoh persekitaran, contoh melalui video. Selain itu, saya juga akan memastikan murid itu mampu untuk memahami hukum tata bahasa tersebut. Selain itu, di samping itu, murid juga dapat meningkatkan kosakata dan pemahaman nilai sastera mereka, memandangkan mereka bukan berbangsa Melayu, mereka kebanyakannya berbangsa Penan. Jadi kaedah ini amat membantu mereka dalam mengukuhkan kosakata dan bahasa Melayu mereka. Seterusnya adalah kaedah terus di mana murid itu dapat menguasai 4 kemahiran iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis dengan menggunakan bahasa yang tepat, di mana murid itu akan mendengar apa yang disebut oleh guru dan juga apa yang disampaikan oleh guru melalui video. Jadi mereka akan menggunakan bahasa tersebut dengan mengaitkan dengan pengalaman sedia ada. Jadi apabila kaedah terus ini dilaksanakan, ia akan dapat membantu mereka untuk meningkatkan kualiti bahasa mereka dengan menggunakan sebutan yang jelas dan meningkatkan kualiti bahasa lisan mereka. Seterusnya adalah ajuk hafaz. Okey, ajuk hafaz ini saya gunakan dalam pengajaran seni bahasa seperti sajak, pantun, syair. Jadi murid itu perlu mengikut bagaimana sebutan saya, intonasi saya sebagai seorang guru dengan menyebut perkataan dengan sebutan yang jelas, intonasi yang tepat dan bahasa yang baik. Okey, seterusnya adalah teknik. Teknik yang saya gunakan sepanjang praktikal ini sehingga minggu kelima adalah yang pertama adalah permainan bahasa. Di mana permainan bahasa ini saya bahagikan kepada dua. Satu, teknologi maklumat dan komunikasi. Saya menggunakan word wall, Kahoot dan juga slide. Okay, untuk seterusnya saya juga menggunakan bahan maujud di mana saya mempelbagaikan aktiviti permainan dalam PDP seperti kotak beracun, roda impian, joran ilmu, puzzle dan sebagainya. Okay, untuk latih tubi, bagi bacaan saya telah memperuntukkan murid dengan setiap hari dengan satu teks bacaan. Jadi satu teks bacaan itu mereka akan melekatkan teks tersebut pada ke dalam satu buku khas di mana buku itu boleh dibaca oleh mereka pada bila-bila masa, dikongsikan dengan rakan-rakan sebagai latih tubi bacaan mereka agar sebutan mereka lebih baik, kosakata mereka lebih meningkat. Bagi penulisan pula, guru akan memberikan lebih lagi soalan-soalan berbentuk berformat agar mereka dapat mengukuhkan pemahaman mereka berkaitan dengan topik ataupun format penulisan tersebut. Seterusnya adalah bercerita. Okey, bercerita ini adalah
lebih sesuai saya gunakan untuk murid itu memahami makna sajak dan juga makna pantun, di mana sajak dan pantun ini tidak boleh dikatakan terus maksud dia kerana ia memerlukan murid itu untuk berfikir, memahami berdasarkan situasi supaya mereka dapat mengaitkan maksud pantun itu, maksud syair itu dengan situasi yang saya nyatakan. Jadi melalui penceritaan ini murid akan mendapat bayangan tentang maksud sajak tersebut dan melatih mereka juga untuk sentiasa berfikir di luar kotak berdasarkan sajak yang mereka baca. Seterusnya adalah soal jawab di mana saya menggalakkan murid untuk berfikir melalui soalan-soalan yang saya berikan. Saya membina masalah berdasarkan topik yang diajar dan murid akan dapat menjana idea seterusnya melontarkan idea tersebut dalam sesi soal jawab. Dan yang terakhir adalah simulasi. Simulasi ini saya juga kerap gunakan semasa aspek seni bahasa juga seperti syair. Saya akan menunjukkan cara, intonasi dan sebutan syair yang tepat untuk diperdengarkan kepada murid. Kemudian saya berikan peluang kepada murid untuk menggunakan kemahiran mereka, sedia ada mereka dan dengan pemerhatian mereka terhadap saya untuk mendeklamasikan saja, untuk melakukan syair tersebut berdasarkan simulasi yang dibuat oleh saya sebagai guru. Okay, seterusnya adalah kemahiran mengajar. Kemahiran mengajar ini saya mulakan dengan set induksi. Okay, set induksi ini saya gunakan adalah dengan tujuan untuk menarik minat murid untuk meneruskan pembelajaran melalui induksi tersebut. Pada masa yang sama, saya juga akan dapat memberi gambaran awal kepada mereka supaya mereka lebih tertanya-tanya apa yang Cikgu Izzatul nak ajar pada hari ini. Okay. Set induksi ini amat membantu dalam membantu untuk menarik perhatian murid-murid saya kerana murid-murid saya kebanyakannya agak pasif. Jadi set induksi ini amat penting kerana ia akan mempengaruhi minat murid saya selepas itu. Okay, yang kedua adalah sumber di mana saya menggunakan pelbagai sumber slide, internet, teknologi dan juga alam di sekitar saya seperti rotan, daun, segala hidupan bunga-bungaan yang saya gunakan dalam sesi PDP agar ia lebih menarik dan lebih pelbagai. Seterusnya adalah penilaian hasil. Saya telah menilai hasil kerja murid selepas PDP dijalankan dan akan membuat pembetulan supaya mereka memahami dan dapat mengenal pasti apakah kelemahan dan kesilapan yang mereka lakukan dalam tugasan tersebut dan tidak diulangi pada tugasan yang seterusnya. Okay, yang keempat adalah penyediaan BBM yang sesuai dan selari dengan tema serta topik. Okay, BBM ini bukan sahaja setakat buku teks tetapi untuk menarik minat murid ini saya akan menggunakan apa sahaja benda seperti kotak, rotan, krayon, apa sahaja termasuk benda-benda yang kecil yang dapat dijadikan sebagai BBM bagi memastikan murid ini minat di dalam kelas saya dan memahami apa yang saya sampaikan. Okey. Seterusnya saya beralih kepada kemahiran baharu yang saya perolehi sepanjang praktikum yang saya jalankan di sekolah ini. Yang pertama adalah dui bahasa. Okey, memandangkan murid-murid di sekolah ini merupakan kebanyakannya murid berbangsa Penan dan Kayan, saya mengambil inisiatif untuk mempelajari sedikit bahasa tersebut dari guru-guru ataupun murid-murid yang lebih senior. Contohnya seperti makan. Makan itu kalau bahasa Melayu makan. Kalau bahasa Penan, kuman. Jadi apabila saya menggunakan bahasa lain, murid akan lebih memahami apa maksud makan ini. Jadi bila saya sebut makan ini kuman, okey, mereka boleh mendapat bayangan maksud bagi satu kosakata ataupun perkataan baharu tersebut. Jadi ini adalah kemahiran baharu saya, memberi bonus kepada saya untuk menguasai bahasa lain selain bahasa Melayu. Okay, seterusnya adalah pengurusan masa. Rumuskan pembentangan awak terlalu panjang. Jadi cepatkan. Terus seterusnya adalah pengurusan. Saya bagi masa 5 minit lagi. Okay, ini antaranya adalah teknik menyemak, tugasan penyediaan BBM, kepelbagaian teknik. Okay, seterusnya adalah inovasi. Okay, inovasi yang saya lakukan adalah roda impian. Saya menjalankan inovasi ini kerana murid itu mudah bosan jika bersifat kontekstual. Murid agak pasif, kurang mahir dalam mengenal pasti kesilapan perkataan dan aras murid berbeza. Jadi, saya menyediakan satu bahan dari kotak
gum screw di mana saya akan membuat satu bentuk, saya telah membuat satu bentuk roda. Jadi setiap perkataan yang mempunyai kesilapan ejaan tadi saya lekatkan pada setiap bahagian. Jadi murid akan memutarkan roda tersebut dan membetulkan kesilapan ejaan yang ditunjukkan oleh anak panah. Faedah inovasinya adalah meningkatkan minat murid, dapat mendedahkan murid kepada kosakata baharu, murid lebih aktif, boleh mengenal pasti kesalahan dan menyemai sikap yakin diri. Inovasi kedua saya adalah teknik K, di mana teknik K ini digunakan untuk penulisan, di mana cabang K ini adalah kata kunci bagi setiap isi penulisan mereka. Okey, ini adalah contoh berdasarkan gambar. Murid perlu mengisi setiap K ini dengan apa yang mereka lihat daripada gambar. Jadi, faedah inovasi ini, murid akan lebih belajar, struktur ayat murid lebih kemas, murid dapat membentuk ayat dengan mudah dan lebih yakin menulis. Jadi sepanjang praktikum ini, saya telah bagi iklim sekolah, saya telah mendapat sokongan yang baik daripada guru, staf dan murid sepanjang praktikum. Jadi saya juga dapat mengetahui kecenderungan murid itu, apa minat mereka, apa bakat mereka berdasarkan aktiviti yang saya jalankan. Seterusnya saya juga dapat belajar untuk mengawal emosi dengan berhadapan dengan pelbagai tingkah laku murid. Selain itu, saya juga dapat mendekatkan diri dengan murid melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan semasa PDPC. Tetapi sepanjang praktikum ini, salah satu masalah saya adalah kekangan masa di mana tuntutan tugas hakiki seperti aktiviti petang, aktiviti pagi dan pelaksanaan praktikum ini dijalankan secara serentak. Jadi memerlukan masa yang teratur untuk saya melaksanakan tugas dan amanah sebagai pelajar dan guru secara serentak. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah. Tahniah. Silakan, Majlis silakan. teruskan lagi. Kita teruskan lagi sesi kita pada hari ini dengan sesi soal jawab antara panel penilai dengan pembentang. Terima kasih pengacara majlis. Apa tu? Siapa nama awak? Lupa. Balkis. Husna. Okey. Baiklah. Apa tu? Nur Husna. Okey. Satulah. Awak telah menyampaikan satu refleksi yang lengkap dan terperinci. Okey. Kemudian inovasi ada teori pembelajaran, teknik yang awak gunakan, pembelajaran baru, persekitaran sekolah. Itu adalah penting untuk kita mengadaptasi diri dalam PDP kita. Okey, semasa kita berpraktikum, itu yang sangat penting. Okey. Baik, jadi saya tak banyak komen sebab apa yang saya mahu semua dah ada dalam tu. Okey. Saya, Encik Halik ada komen apa-apa? Saya puas hatilah dengan pembentangan Nur Izzatul. Encik Halik ada nak tambah baik ataupun nak memuji? Tak ada? Okey. Saya serahkan balik kepada moderator kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Baiklah. Doktor. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Semoga jawapan yang diberikan, semoga komen yang diberikan memenuhilah. So pada hari ini saya hormati, baiklah kita teruskan lagi dengan sesi pertanyaan yang kedua, iaitu yang dibentang oleh Muhammad Khairul Anwar bin Ibrahim bagi membentangkan mengenai pengalaman beliau di SK Kampung Tanam PPD Dalat. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada adik moderator. Maaf, saya belum boleh membentang sebab saya masih ada masalah teknikal untuk slide dan beberapa perkara. Saya mohon untuk meneruskan kepada rakan yang lain. Terima kasih. Ya, Husna, suruh student Encik Halik. Baiklah, kita teruskan lagi dengan pembentangan bagi pembentangan yang ketiga. Sebelum tu saya ingin mengingatkan bahawa
pembentangan dijalankan selama 15 minit sahaja dan 15 minit seterusnya akan diteruskan untuk sesi soal jawab dengan panel penilai. Okay, baiklah, saya menjemput pembentang yang ketiga iaitu Nur Yasma binti Ismail untuk pembentangan mengenai Sekolah Karbohilir PPD Sarato. Itu pun tak ada sebab dia tak ada line, masalah lain. Okey, jadi Baiklah. kita serahkan kepada pelajar Jahlik. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada Muhammad Amir Izzuddin. Boleh, bentang. Ya, saya. Boleh dengar? Boleh, boleh. Cuma agak perlahan. Sekarang boleh dengar? Sekejap. Boleh mula. Adakah kita perlu teruskan dengan pembentang seterusnya? Pembentang. Hello, boleh dengar ke? Boleh dengar. Sebab saya ada masalah sedikit dengan mikrofon. Hello, boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh. Boleh nampak presentation ya?
Okey. Terima kasih. Minta maaf sebab ada masalah teknikal sedikit tadi. Jadi Assalamualaikum dan selamat pagi lagi diucapkan kepada Dr. Ratna dan Encik Alik. Kemudian terima kasih kepada moderator. Jadi saya teruskan dengan refleksi pertengahan praktikum saya. Okey, nama saya Muhammad Amir Izzuddin bin Muhammad Jaafar. Jadi program PDPP BM 1621 dan sekolah tempat saya praktikum adalah SK Kujang Sain di daerah Serian, Sarawak. Dan pensyarah penyelia saya adalah Encik Halik bin Wang. Jadi ini senarai kandungan saya, iaitu terdiri dari pengenalan, pengetahuan sedia ada, refleksi pengajaran dan pembelajaran, refleksi keseluruhan dan juga rumusan. Baik, kita akan teruskan kepada pengenalan terlebih dahulu. Jadi tempat saya praktikum adalah di SK Kujang Sain yang terletak di daerah Serian dalam PPD Serian di Sarawak. Jadi sekolah ini adalah sekolah kurang murid dengan enrolmentnya hanyalah 45 orang pelajar dan terletak di tepi sempadan antara Malaysia dan Indonesia. Kalau nak jalan kaki pergi ke sempadan mungkin dalam masa 15 minit sahaja untuk masuk ke sempadan Indonesia. Jadi terletak betul-betul di tepi sempadan. Jadi jumlah guru di sekolah ini adalah hanya 10 orang sahaja. Dan untuk kelas yang saya ajar sekarang ini adalah kelas tahun 5, iaitu subjek Bahasa Melayu, dan kelas saya itu mempunyai 6 orang pelajar yang terdiri daripada 3 orang pelajar lelaki dan juga 3 orang pelajar perempuan. Seterusnya saya akan teruskan lagi dengan pengetahuan sedia ada. Jadi strategi pengajaran dan pembelajaran. Saya selalu gunakan strategi berpusatkan murid sebab strategi berpusatkan murid ini sesuai apabila murid itu berkeyakinan untuk membentang di depan kelas. Murid akan jadi lebih lancar, lebih yakin untuk membentang dengan kepada rakan-rakan dia dalam kelas. Seterusnya, strategi yang saya selalu guna iaitu pembelajaran kontekstual. Yang ini saya selalu kaitkan pengetahuan sedia ada murid tersebut dengan sesuatu proses pembelajaran. Contohnya, jika saya membuat pembelajaran dari segi aspek tata bahasa sebagai contohnya. Okey, jadi tata bahasa iaitu penjodoh bilangan tentang alat-alat perubatan COVID-19. Jadi dalam set induksi itu saya akan gunakan pembelajaran kontekstual di mana saya akan kaitkan pembelajaran ataupun pengetahuan sedia ada murid. Contohnya di kawasan saya tu sebelum COVID-19 melanda dulu, kawasan tersebut sangat-sangat popular dengan satu virus yang dikenali sebagai virus rabies ataupun anjing gila. Sebelum mereka kenal COVID-19. Jadi virus rabies dan anjing gila ataupun anjing gila ni adalah virus yang sangat berbahaya juga dan terdapat di kawasan tempat saya mengajar itu. Jadi murid-murid di situ dia dah tahu tentang virus anjing gila ataupun rabies itu. Jadi apabila kita nak memberi satu pembelajaran tentang virus yang lain, contohnya COVID-19, kita kaitkan dulu dengan virus yang murid sudah tahu, iaitu virus rabies tersebut. Jadi seterusnya, untuk teori, saya akan selalu gunakan teori behaviorisme. Sebab teori ini, kita akan boleh lihat bagaimana reaksi ataupun tingkah laku pelajar itu akan berubah apabila kita memberi sesuatu ganjaran. Sebagai contohnya, kadang-kadang saya akan bagi ganjaran memandangkan murid saya hanya 6 orang sahaja. Jadi tidak membebankan untuk saya memberi ganjaran kepada mereka. Jadi antara hadiah yang saya kadang-kadang ada bagi iaitu pensel sebagai contoh, buku tulis, gula-gula, dan kadang-kadang saya akan berikan pujian kepada pelajar saya. Seterusnya kita lihat bagi refleksi pengajaran dan pembelajaran ni. Untuk 3 minggu pertama saya di sekolah tersebut, masa itu rancangan pengajaran adalah menggunakan catch-up plan CUP iaitu pada 3 minggu pertama yang berkuatkuasa pada 7 Februari 2022 sehingga 25 Februari 2022 dan pada
Seterusnya mewujudkan peluang untuk memberikan tumpuan kepada murid yang tercicir. Itu salah satu keperluan untuk menggunakan catch-up plan ini. Jadi objektifnya, dia dapat membantu murid untuk menguasai dan pengetahuan bahasa yang gagal dicapai oleh murid, terutamanya akibat pandemik COVID-19 dalam kalangan murid B40 dan murid M40. Sebab pelajar di sekolah saya kebanyakan muridnya adalah murid daripada B40 dan ibu bapa mereka bekerja sebagai petani. Jadi kekurangan peranti dan tak ada capaian internet pada masa PDPR itu membuatkan mereka sedikit ketinggalan berbanding dengan murid-murid sekolah yang lain. Jadi CUP ini dapat membantu murid-murid untuk kembali catch up ataupun mengejar semula silibus-silibus yang telah tertinggal. Jadi terutamanya pada aspek-aspek yang penting seperti membaca dan menulis itu dan menggunakan aplikasi pedagogi yang terbeza. Maksudnya apabila dalam satu kelas itu kita bahagikan murid kepada dua kumpulan, iaitu terdiri daripada kumpulan pengukuhan dan juga kumpulan pemulihan. Maksudnya kumpulan pemulihan ini kita bagi latihan yang lain untuk mereka dan kumpulan pengukuhan kita bagi latihan yang lain juga untuk mereka. Pendekatan yang berbeza. Seterusnya kekuatan, jadi mudah untuk kita merancang PDP apabila kita menggunakan catch-up plan ini. Dan sebabnya murid itu sudah dipecahkan kepada dua kumpulan yang berbeza. Seterusnya, sambungan pada 20 Mac 2022, bermulanya minggu keempat saya praktikum di sekolah tersebut dan pada masa tersebut juga bermulanya penggal baharu untuk peralihan penggal iaitu sesi 2022-2023. Jadi pada peralihan penggal ini, kelas tahun 5 yang saya ajar adalah menggunakan perancangan PDP berdasarkan rancangan pengajaran tahunan yang disediakan oleh pihak sekolah. Jadi tak ada lagi menggunakan RPT CUP seperti sebelum peralihan penggal tersebut. Jadi pada bermula minggu keempat tu, sesi pembelajaran adalah berjalan dengan lancar. Mana murid-muridnya nampak bersemangatlah untuk masuk ke sekolah. Walaupun sebenarnya mereka agak janggal juga. Biasanya peralihan kelas berlaku pada hujung tahun, tapi pada tahun ini peralihan kelas itu berlaku pada bulan Mac. Itu sebenarnya agak pelik, tapi mungkin lama-kelamaan mereka akan terbiasa. Jadi mereka dah nampak bersedia dah untuk masuk ke sesi penggal yang baru. Kemudian dari segi refleksi keseluruhan, PDP nampak berjalan dengan sangat lancar dan dari segi kekuatannya murid-murid saya dapat memahami, mereka boleh faham apa kandungan yang saya nak sampaikan kepada mereka, terutamanya dari segi aspek komunikasi antara murid dengan guru. Mereka dapat berkomunikasi dengan baik di antara guru dan murid di dalam kelas. Dan seterusnya ketika mereka membuat latihan bertulis. Dan dari segi kelemahan juga, dalam kelas saya tu ada seorang murid yang baru. Dia datang daripada Sibu dan sekolah yang lama dia adalah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, SJKC. Dan murid tersebut mungkin dia agak pemalu ataupun kemahiran bahasa dia tidak begitu baik berbanding dengan murid-murid lain yang di dalam kelas, disebabkan mungkin faktor jenis aliran sekolah yang berbeza dengan yang sebelum ini. Jadi murid itu dia terlalu malu, sangat-sangat malu sampai tidak memberikan respon semasa sesi pembelajaran berlangsung. Itu antara kelemahan masa saya mengajarlah. Dan untuk penambahbaikan juga, saya akan cuba memberi sedikit lebih fokus untuk murid tersebut, seperti kita cari apa yang murid tersebut minat ataupun kita cari apa aktiviti yang murid tersebut suka buat
Dan yang terakhir mungkin saya akan berbincang dengan rakan-rakan guru yang lain. Apa sebenarnya tindakan yang boleh dilakukan untuk memastikan murid tersebut tidak lagi berasa malu, supaya apabila kelas dan seterusnya dia dapat memberi respon seperti murid-murid yang lain, bukannya lagi sebagai murid yang pemalu. Dan yang terakhir saya akan rumuskan, dan daripada praktikum saya di Sekolah Kebangsaan Kujang Sain ini, banyak saya dapat belajar, terutamanya belajar bagaimana pengalaman baru. Saya ada peluang bagaimana untuk melihat tingkah laku murid selepas pelaksanaan PDPR. PDPR ini mereka terlalu lama duduk di rumah. Jadi di situ kita dapat lihat bagaimana murid itu ada semangatnya kembali untuk masuk ke sekolah. Bukannya mereka dah terbiasa dengan cuti, tetapi sebaliknya mereka lebih suka untuk masuk ke sekolah berbanding duduk di rumah. Dan seterusnya, persekitaran sekolah juga adalah sekolah yang sangat kondusif. Saya bersyukurlah sebab staf di situ dan juga pentadbir di situ banyak membantu saya, banyak memberikan ilmu tunjuk ajar dan memberikan kerjasama yang baik sepanjang saya menjalankan praktikum di situ. Baik, itu saja pembentangan refleksi pertengahan praktikum untuk saya hari ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pembentang. Kita teruskan lagi sesi kita dengan sesi soal jawab antara panel penilai dengan pembentang. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Dah kelakar kah? Husna. Sudah. Okey, sebab ada gangguan teknikal Encik Halik. Sebab tu dia suruh saya bagi feedback lah dengan Amir. Okey. Baiklah. Saya telah meneliti bentangan Amir tadi. Okey. Namun semua awak ada menyentuh semua perkara lah, Amir. Bagus, tahniah. Semasa pandemik tu memang sukarlah untuk mengajar sekolah SKM. Okey, baik. Apakah amalan inovasi ya? Saya tak berapa nampak tadi yang inovasi yang awak buat untuk sepanjang awak 5 minggu ni lah. Ya, Maaf, Amir. saya tak ada menyediakan amalan inovasi sepanjang 5 minggu ni. Okey, jadi itu adalah perkara yang perlulah yang dituntut sebab apabila awak melihat masalah yang berlaku di sekolah, kamu ada kes pelajar kan bermasalah. Tapi awak kena sediakan bagaimana cara untuk mengatasi. Dalam kelas awak ada berapa orang pelajar? 6 orang. Okey, jadi awak kenalah yang tak pandai kemahiran membaca, yang tak pandai kemahiran menulis, yang tak pandai betul mendengar, betul yang pasif. Jadi apakah selama 5 minggu ni kalau awak tak ada buat inovasi satu pun, itu awak kena atasilah. Okey, awak bincang dengan penyelia awak. Apakah saranan dia? Apakah cadangan dia untuk buat inovasi? Macam tu, okey? Yang lain tu, okey, tak ada masalah. Cuma awak tambah baiklah bahagian inovasi itu. Ya, baik, Doktor. Okey. Tahniah, Amir. Terima kasih. Ya. Okey. Tahniah kepada para pembentang. Okey, seterusnya kita akan meneruskan sesi pembentangan dengan pembentang yang ketiga iaitu Siti Syarah bagi membentangkan pengalaman beliau di sekolah Mawang Talib di PPD Sirian. Okey. Semua dengar kah? Boleh dengar? Dengar, okey. Slide sekejap. Ni.
Okey, boleh nampak? Boleh ya? Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Dr. Ratna, Encik Halid dan saudari moderator kita pada pagi ini. Okey, saya Siti Sarah binti Sazali, merupakan pelajar kumpulan PDP PBM 1621 Jun 2021. Okey, saya akan melakukan pembentangan refleksi pertengahan praktikum fasa 1. Okay. Ini berikut ialah senarai kandungan yang terdapat dalam pembentangan saya. Pada nombor 1 ialah maklumat umum yang merupakan pengenalan latar belakang sekolah yang diajar. Kedua ialah refleksi melalui PDP catch up plan yang bermula pada Januari hingga Februari pada tahun 2024. Yang ketiga ialah kelemahan dan kekuatan PDP bagi refleksi PDP CUP tadi. Yang keempat, refleksi PDP RPT, maksudnya yang bermula pada Mac ini hingga awal tahun 2023, dan kelemahan dan kekuatan PDP yang telah saya laksanakan dan kesimpulan. Okey, seterusnya ini adalah maklumat umum saya. Pensyarah penyelia saya ialah Encik Halid bin Wang, dan guru pembimbing saya di sekolah Mawang Taub ialah Encik Marcel anak Cik. Okey, berikut ialah sekolah yang saya menjalani praktikum, iaitu Sekolah Kebangsaan Mawang Bu. Sekolah ini merupakan salah sebuah sekolah rendah yang terdapat di daerah Serian. Lokasi sekolah kami terletak kira-kira dalam 40 ke 45 minit dari Bandar Serian. Mata pelajaran yang saya ajar untuk praktikum ini ialah subjek mata pelajaran Bahasa Melayu. Tempoh mengajar ialah 4 jam, iaitu 8 waktu selama seminggu. Kumpulan murid ialah pada tahun 2, iaitu tahap 1. Bilangan murid ramai 11 orang yang terdiri daripada 5 orang perempuan dan 6 lelaki. Okey, ini adalah jadual persendirian saya untuk keseluruhan jadual mengajar saya. Saya juga mengajar subjek bahasa Inggeris, sejarah, pendidikan seni. Pendidikan seni. Okey, seterusnya ialah aplikasi pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pedagogi ialah seperti yang kita tahu, pedagogi merupakan kaedah atau teknik yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan PDP agar sesi PDP berjalan dengan lancar dan mudah bagi murid memahami topik yang diajar pada hari tersebut. Aplikasi pedagogi terbeza merupakan murid dapat belajar secara optimum mengikut aras atau situasi murid. Pembelajaran terbeza mengambil kira tahap pembelajaran murid, kecenderungan serta kemampuan pembelajaran murid. Okey, oleh itu murid perlu mencapai objektif pembelajaran yang mengambil kira aspek dengan proses dan hasil. Kesemua ketiga aspek ini perancangan awal bagi melihat yang terdapat dalam RPH yang dirancang, iaitu melalui dari kandungan. Proses berikut proses merupakan dalam pelaksanaan PDP dilaksanakan, hasil merupakan lembaran kerja sama ada mereka menguasai atau tidak. Maaf. Hasil daripada lembaran kerja yang mereka telah laksanakan. Okey, seterusnya ialah strategi dan pembelajaran yang saya gunakan ialah berpusatkan murid, merupakan pengajaran yang memerlukan murid memainkan peranan utama bagi sepanjang PDP dilaksanakan. Oleh itu, murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. Di sini bagi sepanjang PDP yang saya jalankan, pada langkah pertama bermula dengan set induksi yang dikaitkan dengan topik pembelajaran ataupun tajuk pembelajaran. Pada langkah 1, saya akan membimbing mereka membuat langkah-langkah latihan yang akan mereka lakukan. Saya bimbing dengan baik-baiknya lah. Okey, bagi langkah kedua dan langkah ketiga, murid akan melaksanakan aktiviti mengikut kefahaman mereka yang telah saya terangkan melalui langkah pertama tadi. Okey, seterusnya ialah pendekatan
konstektual, iaitu mengaitkan pembelajaran berdasarkan pengalaman sedia ada yang berlaku dalam diri murid. Contohnya melalui tema kebersihan. Murid mengetahui mereka pernah membantu ibu bapa mereka mengemas rumah, membantu ibu bapa mereka menyapu rumah, macam itu. Jadi kita dapat mengaitkan bagaimana mereka melakukan aktiviti kebersihan di rumah dan melakukan aktiviti kebersihan di sekolah juga. Okay, seterusnya ialah refleksi PDP Cup, iaitu catch up plan. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan perancangan CUP iaitu catch up plan dilaksanakan kepada semua tahap murid kerana bagi mengatasi sukatan ataupun topik atau kemahiran yang dikuasai murid yang tercicir atau murid yang tidak hadir semasa PDPR dilaksanakan. Jadi KPM telah mengarahkan semua guru-guru untuk mengenalpasti tahap penguasaan murid bagi sukatan yang belum memenuhi kaedah asas kurikulum dan melaksanakan sepanjang tempoh Januari hingga Februari pada tahun 2022. Oleh itu dalam tempoh 3 minggu pertama praktikum yang saya laksanakan, saya masih mengajar kelas pada tahun 1. Tempoh CUP ini dapat membantu saya mengenal pasti tahap penguasaan sebenar murid yang telah saya didik sepanjang tahun 2021. Okey, ini adalah seterusnya perasaan saya apabila bermulanya PDP ini ialah sangat bersemangat, teruja dan berharap PDP yang saya rancang berjalan dengan lancar. Dan seperti yang kita ketahui, sebelum ini pembelajaran dilaksanakan secara PDPR dan banyak kekurangan PDPR sebab saya kurang mengetahui tahap sebenar penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran yang telah difokuskan. Jadi harapan saya sebelum PDP bermula ialah murid-murid yang saya didik memahami dan dapat mengaplikasi semua kemahiran dan ilmu yang telah saya ajarkan, yang akan saya ajarkan kepada mereka. Okey, bagi murid yang di tahap yang lemah, saya sentiasa memberi kata positif dan beri semangat kepada mereka setiap hari. Dan juga untuk murid-murid juga, saya juga sediakan hadiah ataupun macam cenderamata berbentuk pensel, gula-gula, macam sedikit roti bagi menggalakkan mereka meningkatkan semangat mereka dalam proses pembelajaran. Okay. Sepanjang tempoh praktikum saya terdapat beberapa kelemahan yang saya dapati, iaitu aspek pelaksanaan kerana saya terlalu fokus kepada latihan atau lembaran yang saya edarkan. Penerangan yang disertai dengan bahan visual yang kurang. Artinya latihan yang saya bagi latihan tapi visualnya kurang, lebih kepada perkataan saja. Murid kurang dapat menggambarkan apa sebenar yang saya terangkan. Jadi segelintir murid masih tidak faham, tapi ada segelintir dia dapat menguasai kemahiran mendengar, dia faham apa yang saya jelaskan, tetapi tidak semua. Ada segelintir masih macam muka dia masih tak faham, dengan mata pandangan dia kosong, tak faham apa yang saya terangkan. Okey, bagi langkah mengatasinya, saya perlu membina bahan bantu mengajar berbentuk gambar ataupun visual agar murid lebih dapat memahami dan menggambarkan sesuatu perkara dengan lebih jelas. Kelemahan juga saya dapati disebabkan mereka kurang faham, jadi tempoh masa untuk mereka melaksanakan latihan yang diberikan agak panjang daripada tempoh yang saya peruntukkan. Jadi apabila masa telah tamat, mereka terpaksa membawa kerja di rumah, dan ada segelintir adalah seorang bila dia bawa kerja di rumah, dia tidak juga dia dapat habiskan. Ada juga masalah lain bila dia bawa kerja tu di rumah. Itulah masalah utama saya. Okay. Kekuatan PDP saya dapati bahawa perancangan yang telah saya rancangkan tersusun dengan teratur mengikut masa yang ditetapkan. Saya juga dapat menarik minat murid melalui set induksi
yang telah saya laksanakan. Set induksi yang telah saya jalankan dapat meningkatkan semangat dan motivasi mereka sebelum PDP berjalan dengan sepenuhnya. Berdasarkan pemerhatian saya, murid tahun 2 lebih berminat sekiranya saya melaksanakan aktiviti berbentuk fizikal seperti bersenam, menari dan permainan seperti kami bermain teka-teka kata, pesanan berangkai. Mereka suka aktiviti yang macam tu. Mereka suka aktiviti yang bentuk fizikal. Yang itu memang mereka bersemangat dan sedang fokus dan sedang faham apa yang saya ajarkan bila aktiviti itu berbentuk fizikal, pergerakan, bukan sekadar membaca dan menulis. Okey, seterusnya. Ini adalah lembaran kerja PDP Cup saya. Okey, dan untuk latihan pengukuhan dan pemulihan. Okay. Ini adalah murid yang saya ajar di kelas. Okay. Seterusnya ialah refleksi PDP RPT. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan RPT dilaksanakan bermula pada 21 Mac hingga Februari 2023. Jadi pada minggu keempat praktikum baru kami menggunakan rancangan pengajaran tahunan. Jadi PDP yang dilaksanakan bagi kelas tahun 2 mengikut RPT yang sepatutnya. Terdapat juga perpindahan murid lama dan murid baru yang berpindah masuk ke sekolah kami kelas tahun 2. Murid ini berasal dari Miri dan saya faham sepanjang tempoh PKP kemungkinan murid tersebut ada masalah untuk ke sekolah semasa dia di Miri. Jadi kemahiran murid yang baru masuk tu memang agak rendah daripada kemahiran murid yang masih di tahap 3 saya. Jadi setelah saya lihat dan perhatikan murid yang baru tadi dia masih belum menguasai abjad dalam bahasa Melayu. Jadi saya sekarang dalam masa 2 minggu ni dalam proses untuk dia lebih mengingat dan memahami proses abjad dahulu baru saya dapat berpindah kepada kemahiran yang seterusnya. Jadi perasaan saya sangat teruja dan gembira kerana dapat menjalankan tugas secara bersemuka sekarang, tidak perlu PDPR lagi. Kalau bersambung lagi PDPR, memang murid tu terus hanyut saya rasa. Jadi tapi walaupun murid semua sudah divaksin, tapi SOP yang dilaksanakan di sekolah masih mengikut peraturan. Okey. Kelemahan PDP RPT saya selama 2 minggu ini ialah masih dalam aspek pelaksanaan kerana perancangan yang saya jalankan mengikut PDP yang sebelumnya iaitu PDP Cup saya. Jadi apabila murid yang baru masuk tadi dia berada di tahap yang sangat-sangat lemah daripada perancangan awal saya bahan yang telah saya sediakan kurang sesuai bagi murid tersebut. Jadi saya perlu memperbaiki lagi bahan saya agar murid tersebut menguasai kemahiran yang sepatutnya bersama murid-murid lain. Jadi langkah mengatasinya saya cuba menghasilkan bahan bantu mengajar lebih sesuai untuk murid itu, membantu dia lebih ingat abjad yang terdapat dalam bahasa Melayu. Okay, kekuatan saya ialah seperti yang saya tadi, mereka minat dengan aktiviti fizikal, bersenam macam tu. Jadi apabila saya masuk pada awal semester ini, saya mendapati mereka juga gemar menonton video lah, macam ada nyanyian ke, ada bentuk gambar ke, apa-apa yang bentuk dalam nampak dari skrin, bukan hanya saya bercerita melalui gambar dan kata-kata. Mereka mudah untuk menghubung kaitkan tajuk pelajaran pada hari tersebut. Okey, pelaksanaan kerja kumpulan. Mereka pada awal KAP saya sudah melatih mereka membuat kerja kumpulan. Jadi bila saya mengagihkan sekarang mengerja kerja kumpulan, jadi mereka rasa memang teruja sebab tak sabar-sabar. Okey cikgu, saya dah ada kumpulan saya dah duduk dengan kumpulan saya. Tapi walaupun saya bahagikan mereka mengikut kumpulan, murid yang lemah ini saya bahagikan kumpulan kecil dan duduk dengan saya bimbing mereka. Dia tak bersama-sama dengan rakan-rakan yang sudah menguasai kemahiran yang sepatutnya.
Jadi tapi dalam masa yang sama saya juga melihat juga tahap penguasaan yang murid-murid yang lain agar mereka juga tidak tercicir dan berada di paras yang sepatutnya. Jadi perasaan saya semestinya sangat gembira kerana murid yang saya ajar dan latih dia dapat menguasai dan memahami apa topik saya ajarkan pada hari tersebut. Okey, ini adalah pelaksanaan PDP saya sepanjang 2 minggu ni. Okey, ini adalah keseluruhan tiga yang saya laksanakan selama minggu ini merupakan pengalaman yang sangat membantu saya memperbaiki kelemahan teknik dan strategi yang telah saya laksanakan. Okey, bagi pengetahuan Dr. Ratna dan Encik Ali, saya masih juga belum melaksanakan inovasi dan saya merancang untuk melakukan inovasi tersebut pada minggu hadapan lah. Tapi dalam masa 5 minggu ni saya masih belum sempat lagi melaksanakan inovasi. Saya hanya meningkatkan kemahiran yang sedia ada murid kerana masih ada lagi yang 3 orang ni masih lemah. Saya cuba bantu mereka, masih cari macam mana saya nak selesaikan masalah, nak tingkatkan kemahiran mereka. Okey, sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Macam mana nak post ni? Baiklah, terima kasih kepada pembentang yang ketiga. Baiklah, seterusnya saya memberi peluang kepada panel, ahli panel untuk memberi soalan kepada pembentang. Okey, tahniah juga saya ucapkan kepada Siti Syarah. Baik, bagi saya refleksi ini merupakan refleksi yang baik, namun kita perlu penambahbaikan lah pada apa yang telah pun dibentangkan awak tadi. Okey, saya dapat bagi awak banyak memberi melihat kelemahan PDP, membentangkan teknik PDP awak. Namun apabila awak menyatakan bahawa satu inovasi pun awak tak sempat untuk laksanakannya. Baik. Kalau begitu, awak sentiasa nak meningkatkan kelemahan PDP awak kan? Baik. Saya nak tanya soalan pada awak. Mengapa kita membuat inovasi dalam PDP? Siti Sarah. Untuk membantu mengatasi masalah murid yang masih belum menguasai kemahiran. Ya. Jadi ada betul. cara yang lebih tepat. Salah satulah. Okey, baik. Jadi sejak minggu pertama awak dah tengok penyakit. Penyakit tu awak dah kenal pasti. Baik, kenapa awak tidak buat inovasi sejak daripada minggu pertama? Inovasi tu bukan maksudnya kita nak buat mengejar dunia, mengejar planet. Tidak. Bila awak buat satu inovasi, contohnya kan dia tidak tahu mengenal huruf. A, B, C, D, E. Ataupun dia ni budak tahun 5 kan. Tahun 5 tu dah pandai, mungkin dia tak faham, tak memahami. Jadi bagaimana awak nak meningkatkan pemahaman dia? Itu inovasilah sedikit-sedikit. Awak nak ambil gambar ke, gambar bergerak ke, gambar macam mana ke. Itu inovasi dalam PDP awak, dalam rancangan awak. Kemudian kita pergi pada minggu kedua lagi. Apa lagi masalah? Buat lagi inovasi lain. Inovasi itu tak semestinya awak buat benda maujud yang besar-besar. Awak buat aplikasi, awak buat apps. Tidak. Inovasi ni dia mestilah benda yang simple yang boleh awak guna untuk meningkatkan masalah awak tu, untuk mengatasi masalah. Itu inovasi. Sebab tu awak tengok pelajar lain, dia sampai 7 inovasi, 5 inovasi, 6 inovasi. Tiap-tiap minggu ada. Sebab untuk kita create. Ada masalah, ada inovasi. Okey, yang lain tu awak sama dengan si Amir tadi, ada mengikut catch up plan. Kemudian ada tu, dan satu lagi apabila saya nampak pelajar yang mengajar SKM ni, pelajar itu guru itu pelajar itu pasif. Saya nampaklah. Sebab saya sendiri ada menyelia seorang guru pelatih yang mengajar di SKM. Nah, jadi pasif. Dia play safe saja. Budak tu tak bergerak, tak apa. Sebab apa? Kamu kata membosankan. Sebab pelajar kita itu bukan alasan.
Tapi saya tak tahulah, ini saya tak pernah tengok awak observe. Itu pandangan saya. Jadi guru itu mesti energetik lah. Tapi yang ini secara umumnya baik yang awak dah kemukakan tu bagus. Tak ada masalah. Dia memenuhi kriteria lah yang dikehendaki. Tahniah dan syabas. Siti Terima Sarah. kasih Dr. Rana. Okey. Ya, sama-sama. Baiklah, terima kasih atas soalan dan jawapan yang diberikan. Seterusnya saya ingin bertanya, adakah Nur Hikmah binti Mantaha ada di dalam bilik ni? Husna, suruh Khairil dulu. Khairil. Khairil Anwar, adakah anda boleh untuk membentang? Ataupun kita teruskan lagi dengan sesi Hello, Itu Nur Khairil lah Hikmah tu. binti Mantaha. hello, boleh nampak slide Khairil, saya? okey. Ini Khairil, ini Khairil. Boleh. Boleh nampak slide Seterusnya kita saya? akan boleh Khairil? Boleh suara saya sekejap ya? Boleh. Uh, Adakah slide saya berjalan? Tidak. Dia stay dekat yang first. Berjalan, Slide saya yang nampak. Okey, boleh Nampak, saya nampak. teruskan, moderator? Boleh. Boleh. Okey, Assalamualaikum kepada Dr. Rana Rismawati Munibah binti Yahya Sawiq dan Encik Halik bin Wang. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, saya ingin mohon maaf atas masalah teknikal yang saya hadapi di daerah Dalat. Okey, tanpa membuang masa, saya akan memulakan refleksi pertengahan praktikum 2022. Okey, saya ingin memperkenalkan diri saya. Okey, saya Muhammad Khairil Anwar bin Ibrahim, angka giliran 202111140003. Okey, option Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Okey, pilihan saya adalah Dr. Ratna Ismawati dan guru pembimbing saya adalah Puan Latifah binti Sami. Dan saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Kampung Tanang di daerah Dalat, bersebelahan dengan daerah Mukah. Okey, seterusnya ini adalah senarai kandungan pembentangan saya pada pagi ini. Itu yang pertama adalah maklumat umum, untuk kedua pengetahuan sedia ada dan kemahiran baharu yang diaplikasikan, dan yang ketiga ilmu binaan dan inovasi, dan yang keempat adalah komen dan reaksi. Okey, saya teruskan. Okey, ini adalah untuk maklumat umum. Pecahan dia adalah biodata pelatihan dan sekolah. Okey, ini gambar saya 2 tahun yang lepas masih kurus. Okey, saya tidak menyentuh slide ini, saya akan teruskan. Okey, untuk butiran sekolah saya mempunyai murid seramai 145 orang. Tuan-puan dan puan-puan boleh lihat tahun 1 seramai 14 orang, tahun 2 20 orang, tahun 3 20 orang, tahun 4 30 orang, 5 21 orang dan tahun 6 30 orang. Seterusnya ini adalah peta lokasi sekolah saya ya, yang saya dapat dari Google Maps, iaitu kalau kita memandu dari Kuching akan mengambil masa 10 jam untuk sampai ke sekolah saya, dan pada sebelah kanan pula di bawah logo lancana sekolah merupakan Kampung Tanam. Seterusnya, okey, ini butiran sekolah ataupun butiran murid yang saya ajar, iaitu murid tahun 1 dan murid tahun 2. Untuk murid tahun 1 untuk sesi 2022 dan 2023, okey, seramai 14 orang sahaja. Manakala untuk tahun 3 seramai 20 orang. Manakala waktu mengajar saya di sekolah sebanyak 27 waktu. Dan bilangan guru akademik seramai 14 orang termasuk pentadbir.
Okey, seterusnya ini merupakan jadual waktu mengajar saya ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. Okey, seterusnya. Ini adalah penyata hasrat praktikum saya. Sepanjang melaksanakan praktikum selama 10 minggu, bakal dihabiskan dalam masa 5 minggu lagi, saya mengaplikasikan ilmu yang dipelajari sepanjang mengikuti program KDC dengan teknik pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Seterusnya, mendidik pelatih untuk menjadi guru yang berdedikasi serta menjadi cabaran yang dihadapi sepanjang menjalani praktikum sebagai proses pembelajaran. Dan pengalaman semasa menjalani praktikum ini merupakan alat pengukur kebolehan saya dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta kemahiran pengurusan kelas dan bilik darjah. Terusnya, pengalaman pertama semasa memulakan praktikum. Okey, sepanjang menjalankan praktikum selama 3 minggu, saya mendapati bahawa keberhasilan sesuatu pembelajaran yang dilaksanakan adalah ditentukan oleh cara kita menyampai, sama ada menarik ataupun tidak. Okey, seterusnya adalah penglibatan murid dalam pembelajaran. Ini memberi impak kepada tahap kefahaman mereka terhadap topik yang diajar. Seterusnya, melalui penerapan elemen 421 dalam pembelajaran, menjadikan murid lebih produktif di dalam kelas. Seterusnya, isu-isu yang berbangkit semasa saya menjalani praktikum ini. Okey, saya ada 3 isu. Yang pertama, guru lambat masuk kelas. Yang kedua, kekurangan guru yang dihadapi sekolah saya sejak sekian lama. Dan yang ketiga, fasiliti dan keadaan kelas yang tidak kondusif. Maaf di situ. Okey, ini adalah cara saya menangani isu yang berbangkit. Okey, untuk yang pertama tadi, mengagihkan guru masuk teach in di dalam kelas yang tiada guru dengan lebih efisien. Sebagai contoh, guru-guru yang tidak banyak waktu mengajarnya di sekolah boleh dipindahkan masa teach in ini kepada mereka supaya guru-guru yang mempunyai jadual waktu yang padat tidak terbebanlah di sekolah. Jadi disebabkan hal ini, guru akan lambat masuk ke kelas disebabkan guru-guru teach in di kelas yang ditentukan. Okey, yang kedua, mencadangkan kepada pihak pentadbir agar kerap memohon kemasukan guru baru. Maksudnya di sini, saya acap kali menanya kepada pentadbir supaya guru-guru baru akan masuk di sekolah kami lah ataupun guru-guru yang ingin berpindah ke sekolah tempat saya mengajar. Seterusnya adalah memohon peruntukan untuk membaik pulih beberapa kelas yang kurang kondusif. Sebagai contoh, ada kelas yang kipasnya tidak berfungsi dengan elok, malah bising ketika PDP sedang dijalankan. Selain itu, liputan ataupun line internet tidak sampai ke kelas. Jadi perancangan guru untuk menggunakan TMK dalam kelas agak terbantuklah disebabkan liputan internet tu tidak sampai ke kelas. Okey. Seterusnya, pengetahuan sedia ada dan kemahiran baharu yang diaplikasi. Okey, ini adalah 14 subjek yang telah kami pelajari. Ini merupakan sesuatu ilmu yang saya dapatlah sepanjang menyertai kursus dalam cuti, iaitu yang pertama falsafah dan pendidikan di Malaysia. Okey, subjek ini sangat penting bagi saya supaya saya sendiri dapat menyelami ataupun dapat orang cakap ada soul, ada jiwa dalam pendidikan ini. Seterusnya, psikologi pendidikan. Macam mana kita hendak memahami tingkah laku pelajar dan apakah
cara kita supaya kita membentuk pelajar kita supaya mereka lebih baik dari segi sikap dan dari segi sikap dan pendidikan mereka lah. Manakala pedagogi ini memang penting lah disebabkan kita sebelum ni tidak tahu cara yang betul untuk mengajar. Selepas saya mempelajari subjek pedagogi ini, saya tahu, bukan tahu sedikit tetapi tahu banyak tentang kaedah ataupun cara untuk mengajar. Manakala sosiologi pendidikan ini juga sangat penting bagi saya untuk kita memahami latar belakang murid. Seperti sebagai contoh, ada kalangan murid saya, ada kalangan ibu bapa mereka yang bercerai. Jadi jika situasi ini berlaku, dia akan menjejaskan kualiti pendidikan mereka kerana senang nak cakap mereka kurang kasih sayang. Seterusnya adalah pentafsiran bilik darjah. Okey, pentafsiran bilik darjah ini adalah cara untuk mengukur murid, pencapaian murid kita yang kita ajar. Manakala yang seterusnya, pengajian kurikulum dalam pendidikan bahasa Melayu ini juga sangat membantu saya dalam mendapatkan ilmu keguruan ini, khususnya dalam kurikulum iaitu SKP dan sebagainya. Seterusnya adalah pengurusan kurikulum. Ini juga sangat penting kerana saya dapat menguruskan program-program yang telah ditanggungjawabkan kepada saya dengan lebih teratur dan lebih efisien. Seterusnya adalah teknologi dan media pengajian. Okey, seperti mana tahu, sekarang kita telah masuk dunia revolusi 4.0 di mana sekarang memerlukan teknologi yang macam mana nak sebut, teknologi itu merupakan satu kewajipan dah sekarang, bukannya tak ada teknologi, tak apa-apa, macam tu. Subjek ini sangat memberi banyak faedah kepada saya dalam menentukan apakah media yang saya boleh pakai untuk mendidik murid-murid. Seterusnya adalah profesionalisme keguruan. Ini juga sangat penting kepada saya supaya saya tahu macam mana jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan ini berfungsi. Seterusnya adalah pengalaman berasaskan sekolah. Okey, untuk pengalaman berasaskan sekolah ini, PBS, ini juga memberi banyak ilmu kepada saya dalam menyelami ataupun mendalami amalan di sekolah. Begitu juga dengan pedagogi dalam pendidikan bahasa Melayu, kaedah ataupun cara mengajar dalam bahasa Melayu. Begitu juga pentafsiran bahasa Melayu, sama macam tadi, pendidikan untuk kita mengukur. Manakala kesusastraan Melayu juga tidak kurang pentingnya dalam kita menanam dalam jiwa murid kita supaya cinta akan budaya, cinta akan negara kita dan sebagainya. Manakala yang terakhir, keterampilan bahasa adalah membantu saya dalam menyampai, berkomunikasi dengan murid, khususnya kepada rakan-rakan guru dengan lebih berkesan dan lebih yakin. Okey, seterusnya pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi semasa awal praktikum sehingga hari ini, iaitu minggu kelima ya. Okey. Pengaplikasi pengetahuan kemahiran sedia ada, iaitu berpusat kepada guru, berpusat kepada murid dan berpusatkan kepada bahan. Seterusnya, ini adalah pendekatan pengajaran yang saya dapat, iaitu yang pertama induktif, deduktif, komunikasi dan elektif. Manakala teknik yang sering saya menggunakan ialah bercerita,
berdialog, simulasi, soal jawab dan permainan bahasa. Saya memilih teknik ini, maaf bukan memilih, saya sering menggunakan teknik ini kerana murid saya sangat dekat dan sangat suka jika kita menggunakan teknik ini. Seterusnya adalah kemahiran pengajaran. Okey, apa yang saya dapat adalah kemahiran induksi, kemahiran penggunaan bahan sumber dan kemahiran pengukuhan, pengetahuan dan kemahiran baharu. Okey, untuk pertama adalah pentafsiran bilik darjah (PBD). Maaf. Seterusnya adalah membuat jurnal, kawalan kelas secara efektif dan menerapkan elemen TMK dalam pembelajaran. Okey, ini adalah ilmu binaan dan inovasi. Okey, ilmu binaan dan inovasi. Yang pertama, bagaimana cara untuk melibatkan murid dalam aktiviti pembelajaran secara maksimum. Yang kedua, bagaimana cara untuk menjadikan PDP dengan lebih efektif dan lebih interaksi dari murid dengan guru. Yang ketiga, bagaimana cara untuk meningkatkan kadar penghantaran tugas murid ya. Okey, ini adalah salah satu contoh inovasi yang saya hasilkan, iaitu inovasi yang diberi nama inovasi kuasai tanda baca ataupun kuasai TB. Okey, jika ada inovasi mestilah ada masalah. Ini perkongsian yang selalu Encik Halik kongsikan kepada kami rakan-rakan PDP PBM 1621. Jika ada masalah mesti ada solusi. Okey, permasalahan utama murid-murid saya adalah murid-murid menghadapi penguasaan yang lemah dalam penggunaan tanda baca, khususnya ketika membaca dan menulis. Okey, apa objektif inovasi ini? Objektif dia adalah membantu murid dalam menggunakan penggunaan tanda baca yang betul. Okey, tindakan saya dalam melaksanakan inovasi ini adalah saya membangunkan video animasi menarik serta mudah difahami oleh murid. Seterusnya membangunkan satu permainan interaktif berkaitan tanda baca dan fokus utamanya adalah untuk menarik minat murid. Okey, untuk pengetahuan semua, okey, inovasi yang saya hasilkan khususnya untuk murid tahap 1 ya. Disebabkan video yang dibangunkan sangat mudah dan murid senang faham. Okey, ini adalah khususan untuk budak tahap 1, maafkan saya. Okey, seterusnya. Macam mana kaedah penggunaan inovasi BBM yang saya bangunkan ini? Okey, pertama, murid-murid akan diberikan satu pautan di YouTube untuk menonton animasi berkenaan kuasai tanda baca. Okey, video yang telah saya bangunkan ini telah saya upload ke dalam YouTube supaya murid akan boleh menggunakan seberapa banyak yang dia boleh ataupun di mana sahaja dia berada. Seterusnya, setelah murid-murid menonton video tersebut, murid-murid pula akan diberikan permainan interaktif secara walk wall. Saya gunakan aplikasi walk wall sahaja kerana mudah dan murid-murid selalu menggunakannya dan mereka faham cara penggunaannya untuk menguji kefahaman mereka tentang tanda baca. Seterusnya, murid-murid boleh mengakses inovasi ini di mana-mana sahaja serta melakukannya berulang-ulang kali. Okey, saya nak minta izin, saya akan kongsikan video yang saya telah bangunkan dan permainan interaktif. Okey, ini adalah video animasi yang saya hasilkan menggunakan aplikasi Animaker. Okey, saya mainkan dalam sekejap saja ya. Okey, baik, saya lajukan.
Okey, baik. Setakat itu saja untuk tayangan video animasi. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan permainan interaktif yang telah saya hasilkan. Okey, mula-mula murid akan menaip nama mereka. Kemudian hanya tekan mula ataupun start. Okey, mereka mula. Okey, murid-murid pertama sekali hendaklah membaca apakah arahan yang diberikan. Saya suka makan buah nanas, kosong, tembikai dan durian. Apakah tanda yang boleh kita letak yang sesuai diletak untuk di ruang kosong? Okey, jika salah dia akan seperti di paparan lah. Okey, saya teruskan dengan pembentangan. Okey, itu adalah inovasi yang saya telah hasilkan sesuai dengan tahap 1 ya. Seterusnya komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Okey, yang pertama adalah merapatkan hubungan silaturahim antara satu yang lain sama lain. Yang kedua, berinteraksi bersama guru-guru yang berpengalaman dalam meningkatkan teknik pengajaran dan mengawal bilik belajar. Yang ketiga, sentiasa meminta tunjuk ajar daripada guru sepanjang praktikum dijalankan. Yang keempat, guru perlu memahami tingkah laku murid termasuk minat dan kecenderungan mereka. Kelima, berkomunikasi dua hala dengan murid untuk mengetahui tahap kefahaman mereka. Seterusnya adalah semangat dan tampil dengan lebih yakin ketika berhadapan dengan murid. Okey, saya boleh ilmu yang diperolehi dari IPG meningkatkan keyakinan diri pelatih untuk mengendalikan sesi PDP dengan lebih tenang, teratur dan yakin. Okey, sebagai penutup, sepanjang praktikal yang telah dilaksanakan, pelatih telah dapat pelbagai pengalaman dan pengetahuan yang amat berguna dalam melatih diri sebagai guru yang berkualiti dalam pelbagai aspek. Sepanjang praktikal ini juga pelatih memahami kerjaya dan menyelami jiwa sebagai pendidik dalam menempuh arus peredaran masa yang kian mencabar ini. Okey, itu sahaja dari saya. Saya ingin membuka sesi ini untuk soal jawab. Terima kasih. Baiklah, dipersilakan para panel penilai untuk mengajukan beberapa soalan. Okey, terima kasih saudari moderator. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara Khairil sebab berjaya mengharumi dugaan pagi ini dengan ribut taufan, hujan lebat dan berjaya pergi ke masjid untuk mencari lain. Inilah halangan yang kita tempuhilah pada zaman ini. Okey. Baiklah. Okey. Saya dah meneliti pembentangan anda tadi. Namun yang bahagian apa yang awak pelajari di IPG ini, subjek-subjek tu awak tak perlulah mengkhususkannya. Mungkin awak boleh menyentuh perkara itu sepintas lalu. Okey, tidaklah dalam slide sebab itu terlalu detail. Masa diberi 15 minit, bukannya 15 jam. Okey, jadi tak perlulah awak nak menyatakan awak belajar ini, awak belajar itu, awak belajar ini, kaitkan itu apa tu? Masa yang diperuntukkan tak cukup. Okey, baiklah. Tapi saya faham apa yang awak nak sampaikan tadi kaitkan dengan pengalaman awak di sekolah. Okey. Baik. Kemudian Khairil telah menunjukkan inovasi yang dia buat, dia ada masalah, ada inovasi. Dia memetik kata-kata Encik Halik. Ada masalah, mesti ada inovasi. Okey, jadi apa tu? Betul lah, ada masalah, ada inovasi. Jadi saya sering menekankan mesti dalam setiap minggu tu
mesti awak ada inovasi. Sebab apa? Apa yang hari-hari awak mengajar tu, itulah masalah yang awak hadapi. Dan persekitaran awak macam mana awak mengadaptasikan tu perubahan daripada era biasa, PDP biasa kepada era PDP dalam talian, kemudian balik lagi kepada PDP biasa. Jadi saya dapati Khairil dia tak ada masalah lah menjalankan PDP dalam talian sebab dia menguasai kemahiran ICT. Okey. Dan saya percaya pelajar-pelajar pun akan gembira. Okey, satu soalan saya kepada awak, Khairil. Okey, sekarang ni dah berubah tahun. Okey, PDP awak tidak lagi observe pelajar yang lama. Bagaimana awak mengadaptasi pelajar yang baru ni sebab praktikum ni belum habis tapi awak terpaksa bertukar kelas. Okey, dengar. Ya. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan. Okey, saya telah langkah pertama saya adalah saya ingin mengubah dulu tingkah laku pelajar dengan saya. Macam mana sistem saya yang saya hendaki. Okey, kita bangunkan dulu dari dalam, maksudnya kita bangunkan dulu attitude mereka supaya mereka ada chemistry, orang bagi tahu ada chemistry dengan saya. Jadi jika benda ini berlaku, saya akan lebih mudah mengajar mereka. Untuk minggu kedua ini saya pula nampaklah perubahan tingkah laku mereka bersama saya. Pada mulanya tidak menghantar tugasan, namun sekarang tinggal seorang, dua orang sahaja yang tidak hantar tugasan. Itulah saya tekankan, saya bentuk dulu attitude ataupun sikap mereka supaya mereka mudah bersama saya dan saya pun mudah untuk mengajar mereka. Itu saja, Doktor. Okey. Baiklah. Okey, bagus. Itu tindakan yang baiklah. Okey, persediaan yang mantap yang dihadapi oleh tu. Okey, kemudian satu lagi Khairil. Di sekolah awak masalah lain tu tak ada kan? Ada banyak masalah lain. Jadi macam mana awak nak buat yang word world tadi yang awak inovasi yang awak kemukakan tadi tu? Pelaksanaan dia bagaimana? Okey, Doktor, terima kasih atas soalan kedua. Okey, maaf saya tidak menerang secara teliti tentang pelaksanaan inovasi yang saya jalankan tadi. Okey, inovasi tadi murid-murid sebenarnya boleh melakukannya di rumah pada sebelah petang ataupun di sekolah masa kita mengajar sendiri pun boleh. Jika di sekolah, saya boleh membawa mereka ke makmal sains di mana maafkan saya, makmal komputer, di mana makmal komputer tersebut ada liputan internet yang agak baik. Jadi di sekolah mereka boleh melakukan inovasi, menggunakan inovasi yang saya bangunkan tadi. Okey, manakala di rumah pula manakala untuk murid yang kurang berkemampuan, okey, saya akan mengutip data ataupun nama-nama mereka yang tidak dapat menggunakan ataupun menggunakan bahan yang saya sediakan. Saya akan kutip nama mereka dan membawa mereka ke makmal komputer untuk menggunakan bahan yang telah saya sediakan dan menetapkan satu masa ataupun satu hari untuk menjalankan aktiviti tersebut. Okey, untuk pengetahuan semua, perkara ini akan dikumpul bersama anak-anak murid cikgu lain. Kita akan jalankan satu hari dalam satu minggu untuk kesemua bahan yang telah dibangunkan. Okey, terima kasih, Doktor. Okey. Syabas dan tahniah. Okey, Khairil, atas pembentangan yang begitu jelas, confident, teratur dan tersusun.
Okey, dan segala persoalan yang saya tanya tu telah dijawab dengan jelas lah. Okey, baik. Baguslah sebab pada masa sekarang kita fahamlah masalah peranti, masalah lain. Jadi awak dapat atasi perkara itu untuk awak menambah baik masalah PDP awak. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima Baiklah, kasih. terima kasih. Terima kasih kepada panel dan pembentang. Okey, para hadirin yang saya hormati sekalian, demikianlah sesi pembentangan refleksi pertengahan praktikum fasa 1. Akhir kata saya mohon maaf jika terdapat kekurangan sepanjang sesi ini berlangsung. Seterusnya saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua pembentang dan terima kasih kepada panel penilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Salam, terima kasih. Ya.